Assalamualaikum, selamat malam saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Telusur malam ini saya akan menelusuri sejarah Iran, sejarah Syiah di Thailand. Sebenarnya Syiah ini hampir mengislamkan, menjadikan Ayutthaya sebagai Islam, sebagai sebuah negara Islam, seperti para saudagar Arab, saudagar India mengislamkan, mengubah Melaka, melubah Patani dan semua negeri Melayu. Dan Thailand pun hampir juga menjadi begitu pada abad ke-17 lalu. Syiah di Thailand ini datang pada abad ke-17 lalu, dan dalam sejarah Thai dan sejarah Iran juga menyebut bahawa ada seorang pemimpin dan saudagar, orang agama dan pada waktu itu merupakan saudagar dan juga orang politik, yaitu Syekh Ahmad Qumi, merupakan seorang datang berhijrah daripada Iran, daripada Qom, daripada negeri Qom di Iran sana, datang ke Ayutthaya. Dan apabila datang ke Ayutthaya, kerana Siam pada waktu itu bukanlah negeri yang maju, dan orang Islam, Syiah dan yang lain Sunnah pada masa lalu merupakan orang yang sudah maju, dan Iran ini adalah merupakan orang yang sangat maju kerana mereka maju sebelum datang Islam lagi, dan apabila datangnya Islam menyebabkan mereka menjadi lebih maju dan lebih maju daripada semua bangsa di Asia Tenggara ini pada masa lalu, pada kurun ke-16 ke-17 dulu. Dan mereka ini pada masa lalu adalah merupakan kerajaan yang kuat, kerajaan Safavid, kerajaan memang kuatlah pada masa lalu. Tapi pada abad ke-17 itu adalah abad yang merupakan abad pertarungan antara Islam sama Islam sendiri, Sunnah Syiah, dan juga dengan pihak Eropah pada waktu Europe pada waktu itu pun sudah naik daripada abad ke-14 lagi, abad 14, 15 itu Barat sudah mula keluar daripada kemunduran, mula sikit-sikit, dan zaman abad ke-17 itu mereka sudah berlayar ke mana-mana, ke Asia, Afrika dan mana-mana. Arab pun begitu, Parsi pun begitu, dan kami tidak pasti apakah Syekh Ahmad Qumi ini lari daripada Iran sana, lari daripada Qom sana, ataupun dia datang ke Siam ini, Ayutthaya, adalah dengan tujuan perniagaan dan tujuan untuk nak menyebarkan agama. Ini saya tidak dapat sampai kepada sumber di situ. Yang saya baca tahu bahawa mereka ini datang berniaga, datang menyebar agama, dan kerana Siam pada masa lalu memang kagum dengan orang-orang asing, tak kira daripada mana, maka golongan pertama, mungkin bukan golongan pertama lah, saya tak pasti siapa yang pertama, tapi kalau dibandingkan dengan orang Barat, memang orang Islam pertama. Di Ayutthaya juga ada pengaruh Jepun, pengaruh Cina, pengaruh Jepun. Pengaruh Jepun juga hebat. Pengaruh Jepun lebih hebat daripada pengaruh Cina pada masa lalu. Dan tapi pengaruh Iran memang hebat. Memang hebat. Dan selepas Iran ada pengaruh Eropah, terutama Perancis. Tapi akhirnya pihak Ayutthaya melakukan penyembelihan kepada orang Perancis. Habis mati semua, mati. Tapi orang Islam daripada Iran, yang Iran tidak ada terlibat dalam pembunuhan, dikena bunuh dengan orang itu tak ada, tapi mungkin terbunuh, mungkin kena tawanan perang dalam perang Burma ke atas Ayutthaya. Itu mungkin berlaku.
Tetapi kalau orang Melayu, kalau orang Makassar, kerana melakukan pemberontakan di Ayutthaya, maka dibunuh begitu ramai. Dan orang Melayu sendiri daripada Patani juga pernah menyerang Ayutthaya, nak menakluk Ayutthaya, dan berlaku pembunuhan beramai-ramai juga. Tapi orang Syiah tidak. Orang Syiah sebaliknya kerana mendukung kerajaan, selalu mendukung kerajaan dan mendapat tempat dalam kerajaan. Kalau kita tengok dalam sejarah. Jadi sebenarnya ada tiga usaha untuk menjadikan Ayutthaya pada masa lalu sebagai negeri Islam. Pertama, Puak Makassar sendiri pernah memberontak untuk nak menguasai Ayutthaya, dan orang Patani sendiri pun juga pernah melancarkan serangan tapi tidak berjaya. Dan Puak Syiah tidak melalui perang tapi melalui bantuan pertolongan yang dilakukan oleh Syiah, dan mereka dapat duduk dalam kerajaan, membantu. Dan salah satu kerja yang dilakukan oleh orang Iran ataupun orang Syiah di Ayutthaya adalah mereka menolong kerajaan Ayutthaya pada zaman Prat Maharaj, melakukan di situ boleh dianggap sebagai kudeta rampas kuasa terhadap raja daripada keturunan yang sama lah, daripada Raja Thai, iaitu namanya King Narai, ataupun bahasa Thai panggil Prat Maharaj. Jadi orang Syiah yang membantu Prat Maharaj itu mengguling kuasa sehingga dapat jadi raja. Jadi memang pengaruh Syiah memang kuatlah, dan mereka telah terlibat dalam menolong kerajaan, kalau tak silap 4 orang raja. Dan yang paling hebat sekali ialah Somdet Prat Maharaj, di mana pada hari Ashura. Hari Ashura adalah hari untuk nak rampas kuasa, membantu Prat Maharaj ini, orang Syiah, membantu Prat Maharaj ini untuk merampas kuasa di Ayutthaya. Dan mereka telah mengadakan perarakan hari Ashura dengan melaung-laung doa, bacaan apalah macam nasyid begitulah, semua berkaitan dengan Hussein, iaitu perayaan Tan Hari Ashura itu adalah perayaan kematian Hussein di Karbala, dibuat di Ayutthaya. Dibuat di besar-besaran dengan palu gendang, seronai dan macam-macam, dan berteriak macam-macam lah, dengan cara yang Syiah buat, dan ditonton oleh orang Siam di Ayutthaya pada waktu itu. Dan di tengah-tengah perarakan itu sedang terjadi, maka berlakulah rampasan kuasa, sehingga Prat Maharaj pada waktu itu, Prat Maharaj kalau tak silap, raja yang dia rampas namanya Raja Prat Eka Tersarut, itu. Jadi berjaya. Jadi bertambah hebat lagi. Kalau dulu pun pada raja-raja dulu, pihak orang Parsi, orang Iran itu sudah ada pengaruh yang hebat. Tetapi pada zaman Prat Maharaj ini juga mereka bertambah kokoh, bertambah kuat lagi kedudukan mereka dalam politik, dalam perniagaan, dalam budaya pun. Dalam politik sudah tentu orang Iran mendapat jawatan-jawatan besar dalam kerajaan sebagai pembantu kerajaan Thai. Dalam budaya pun banyak adat-adat budaya orang Iran dimasukkan kepada dalam budaya Siam pada waktu ini, sekarang ini, termasuk seperti dengan hal kenduri arwah,
3 hari, 7 hari, 20 hari, 30 hari, 100 hari juga yang ada dalam amalan orang Syiah, dan amalan itu juga dibawa kepada orang Siam di Ayutthaya dan diamal dengan, sekarang sudah tentu masih ada juga, tapi dengan acara yang berbeda. Pakaian pun banyak pakaian, jubah Iran, dan Pranaraya Maharat ini zaman dulu pun dia sendiri pakai jubah Iran, pakai serban, pakai baju, ini mengikut catatan yang ada dalam sejarah. Memakai pakaian macam orang Iran, pakai jubah, dan jubah itu sekarang ini menjadi pakaian resmi, jubah kerajaan Thai, raja-raja Thai, semua raja Thai termasuk raja sekarang ini. Jubah yang dipakai itu adalah asalnya daripada Iran, daripada orang Parsi. Dan orang Thai sendiri ada satu jenis kain lepas. Ini kain lepas. Ini macam ni kain lepas Melayu kan. Ini kain lepas Melayu macam ni. Ini orang Melayu kan. Ini yang punya Siam. Ini punya Siam ini. Panggil Pakama atau Kauma. Orang Siam bagi ini macam ni. Ini adalah asal daripada Iran. Ini orang Thai mengaku ini adalah berasal daripada Iran. Dipanggil dalam bahasa Arab khimar ataupun kamar, apapun saya pun kurang pastilah. Tapi ini orang Thai sendiri mengaku bahawa ia adalah merupakan kain orang Iran yang dibawa ke sini. Dan sekarang ini sudah menjadi tradisi orang Thai memakai pakama ini di sebelah timur laut Thailand, di sebelah utara pun pakai ini. Ini panggil Pakama ataupun khimar dalam bahasa itu bahasa Iran. Itu. Jadi ini adalah antara mana budaya yang berada. Begitu juga soal tarian, tarian Thai yang sekarang ini juga ada yang diambil daripada tarian-tarian orang Syiah, orang Iran pada masa lalu. Tapi campur aduklah, dicampur aduk dengan tarian daripada Khmer, tarian macam-macam lah, Mak Yung, apa semua dah campur aduk. Ini saya bercakap sekarang ini tentang budaya, tentang seni yang pengaruh budaya, pengaruh seni Parsi, seni Iran sahaja. Saya tidak cakap Melayu. Kalau Melayu pun sudah banyak. Tapi kalau kita buat perhitungan satu persatu, kita akan lihat bahawa budaya Iran adalah yang dimasuk kepada Thailand ini mana banyak. Satu lagi Jawa. Melayu tak banyak. Melayu yang pengaruh Melayu di Thailand, di Siam ni ada juga, tapi yang paling banyak dua saja, iaitu pengaruh budaya Jawa dan pengaruh budaya Iran, Parsi Syiah, yang masuk di dalam sejarah, sudah menjadi seni budaya orang Thai pada waktu ini. Tapi sudah tentu kalau kita tanya orang-orang biasa, dia tak tahu apa pun, dia duk sangka bukanlah itu punya Thai, dia tak mengaku pun. Tetapi kalau kita belajar, kita tanya ahli akademik, orang ahli sejarah, mereka tahu tentang perkara ini. Jadi tentang bahasa juga, bahasa pun memang banyak perkataan-perkataan Iran, perkataan Parsi yang masuk dalam bahasa Thai. Perkataan pasar kita juga ambil daripada Iran, daripada bazar, pasar. Bahasa Thai panggil pasan. Pasan ada dalam bahasa Thai zaman dulu. Sekarang walaupun mereka guna perkataan telat dan lain-lain. Jadi dengan juga kita dapat lihat bahawa sekarang ini kalau kita pergi tengok kepada budaya-budaya Thai sekarang ini, memang banyak pengaruh Iran, pengaruh Syiah. Ni Syiah pada masa lalu lah, bukan Syiah sekarang. Kalau kita tengok Syiah yang ada sekarang, ada Syiah yang baru datang, atau baru orang Thai sendiri, orang Islam sendiri yang menganut Syiah yang baru saja, iaitu apabila orang Iran
mengadakan revolusi pada tahun 1979, mempengaruhi ramai orang, menyebabkan sebahagian orang Thai yang tidak begitu kukuh dalam pegangan akidah, pegangan tu terheret kepada puak Syiah di sini. Dan ini berlaku banyak sekali di kawasan-kawasan orang Melayu, orang Islam orang Melayu, keturunan Melayu yang bercakap bahasa Siam. Tapi tidaklah begitu banyak berlaku di kalangan orang Melayu petani yang bercakap dalam bahasa Melayu. Tapi ada juga, tapi tidak banyak. Yang banyak sekali adalah orang Muslim yang bercakap bahasa Siam ataupun keturunan Melayu yang bercakap bahasa Siam. Itu banyak sekali di Bangkok, di sebelah wilayah-wilayah yang bercakap bahasa Siam memang ada ramai di kalangan orang Islam yang menjadi Syiah. Dan pihak kerajaan pun memberi sokongan sebab mereka ada bermasalah dengan orang Islam Melayu yang bermazhab Sunni. Ini kena faham. Sebab Thailand mendapati pihak kerajaan, mereka tahu bahawa orang Syiah ini tidak menjadi pejuang di Patani, di kawasan untuk nak minta. Jadi orang-orang Syiah itu tidak terlibat dalam hal itu. Sama juga dengan Puak Wahabi. Puak Wahabi, pihak kerajaan Thai, pihak perisikan Thai mengetahui bahawa Puak Wahabi dan Puak Syiah, begitu juga Puak Dakwah, kurang terlibat dalam perjuangan. Tidak seperti dengan orang Melayu Patani yang memang ramai sekali yang terlibat dalam memperjuangkan untuk memerdeka petani ataupun memberi sokongan kepada perjuangan orang kemerdekaan petani. Tetapi kalaulah orang Syiah, orang Wahabi, orang Tabligh, pihak kerajaan kurang ganggu mereka. Apabila dah ketahui kata ini golongan Syiah, okey, tak masalah. Kalau ini orang Syiah, tak masalah. Kalau ini Puak Tabligh, tak masalah. Kalau ini Puak Wahabi, tak masalah. Ini adalah seperti macam stereotip yang ada di kalangan pihak kerajaan melihat begitu. Jadi tapi bukan tidak semestinya ada orang ini pandangan stereotip saja, tapi dalam itu tidak begitu, ada juga ya. Jadi saya nak bagi tahu sini, orang Syiah yang ada sekarang kebanyakan Syiah baru. Sedangkan Syiah lama yang jadi Syiah Ayutthaya dulu, yang masih jadi orang Islam sini, tidak bertukar agama, ya. Karena ramai Syiah yang bertukar agama kerana mereka dalam istana. Yang tidak menukar agama itu amat kurang, tak banyak. Sampai Sontik Buniaraklin, General Sontik Buniaraklin yang mengadakan rampaskan kuasa terhadap Thaksin dulu pun, dulu dia adalah daripada keturunan Syiah, keturunan Iran, tetapi dia menjadi Sunni di sini, di Bangkok ini. Jadi orang Syiah yang dulu mereka Syiah daripada Ayutthaya, tapi sekarang ini mereka hidup di Bangkok, di Ayutthaya sebagai orang Sunnah. Itu dia berubah semua, kecuali ada sikit-sikit sahaja. Tapi kebanyakan orang Syiah yang ada sekarang ini di Thailand ini adalah Syiah baru, orang Bangkok, orang kawasan-kawasan yang bertutur dengan bahasa Thai, yang tidak begitu mendalam dalam soal pegangan agama. Mereka boleh terlibat dalam agama, dalam mazhab Syiah ini. Ya, itu yang terjadi, ya. Jadi kesimpulannya, saya boleh membuat kesimpulan di sini bahawa Syiah di sini memang mempunyai jasa yang besar sebab terlibat dalam menggulingkan kerajaan, menggulingkan raja dan menaikkan raja lain di Ayutthaya pada masa lalu, dan mereka terlibat dalam pelbagai penerapan budaya dan ajaran Islam
bentuk Syiah dalam zaman Ayutthaya dulu. Tetapi sekarang ini sudah tentunya kerana mereka juga telah berubah, kerana ramai di kalangan orang Syiah Islam yang walaupun mereka Muslim sudah bertukar agama daripada keturunan mereka ini, seperti keluarga yang bernama Bunak. Keluarga Bunak di sini adalah keluarga Syiah Iran, tetapi mereka sudah jadi Buddha. Keluarga yang bernama Ayutthaya juga banyaklah nama-nama gitu. Saya tak bawa list nama mereka, nanti kita akan sebut pada kali lain. Mana begitu ramai mereka yang telah menukar agama Islam menjadi Buddha, dan mereka menjadi pemimpin yang dan juga berketurunan raja yang hebat. Semua mereka adalah beragama Buddha. Bukan semua, kebanyakan mereka agama Buddha. Ada sedikit daripada mereka sahaja yang menjadi Muslim dan bertukar menjadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Kokrit Prambod, bekas Perdana Menteri Thai, Saini Prambod juga adalah merupakan daripada keturunan Syiah sana. Tapi Buddha sudah tentu. Cuma dia masih waktu dulu saya baca tulisan-tulisan mereka, perbincangan mereka tentang asal usul mereka, tetapi mereka tetap menjadi Buddha. Jadi ramai sekali. Dan sebahagian lagi pula yang menukar agama juga daripada keturunan Sultan Sulaiman di Senggora. Sultan Sulaiman adalah merupakan seorang raja daripada keturunan Parsi, Jawa, campur Jawa, Melayu. Itu juga ada yang bertukar agama, dan mereka ini biasanya mengguna gelaran Nak Patulung, Nak Songkla, dan macam-macam lagi nama saya kurang ingat. Itu di antara nama yang mereka gunakan. Tapi darah daripada keturunan Sultan Sulaiman ini juga ada pertalian dengan raja yang ada sekarang ini. Bermula dengan Raja Rama ketiga. Rama ketiga kalau tak silap itu. Itu. Jadi itulah sejarah orang Syiah di sini, dari segi sejarah sejak zaman dulu sampai sekarang. Pengaruh mereka, pengaruh budaya mereka memang banyak seperti saya sebutkan, setengah-setengah yang saya sebutkan tadi masih tinggal. Amalan-amalan orang Syiah masih berada di kalangan orang Thai sampai ke hari ini, dari segi pakaian, dari segi tarian, dari segi amalan-amalan termasuk bahasa. Pakaian di antara yang tinggal, yang orang Thai tak akan tinggal ini. Kain lepas ini dipanggil Pa Khao Ma. Ini adalah menjadi budaya orang Thai yang sangat dikagumi orang-orang Thai, karena boleh digunakan untuk apa saja, seperti kain lepas orang Melayu di Patani juga. Okey. Setakat ini sajalah. Nanti kita cari jalan menelusuri banyak lagi sejarah di Thailand ini, sejarah orang Melayu, sejarah orang Syiah, dan sejarah berkaitan dengan apa sajalah yang kita boleh memberi. Saya boleh menolong anda memberi huraian, memberi penjelasan tentangnya, dan kita lain kali kita akan keluar daripada tajuk ini pergi ke tajuk lain pula. Okey, setakat ini saja malam ini, dan besok jangan lupa pukul 10 pagi kami ada perbincangan bedah buku. Boleh tengok di Facebook saya tu, saya dah bagi link anda untuk nak lihat. Dan anda boleh melihat bagaimana kami akan bincang 4 negara. Satu Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei, untuk bincang bedah buku besok. Anda boleh lihatlah, saya adalah salah seorang panelis pada hari itu. Kami semua ada lebih kurang 5 orang, 4 orang
yang menjadi panelis, dan juga ada lagi pemerhati 2, 3, 4 orang. Daripada jam 10 sampai ke jam 12 tengah hari kami akan bincang esok. Okey, setakat ini saja. Jangan lupa tolong subscribe, tolong share, dan tolong beri komen apa yang anda setuju dan tidak setuju dalam apa yang saya bincang ini. Dan kalau ada apa-apa yang nak suruh saya bincang, boleh beritahu saya. Saya boleh buat kajian dan boleh bentangkan kepada anda semua untuk kita berkongsi ilmu, berkongsi pengetahuan. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.